الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا قيوم آمين يا قيوم آمين يا جلال والإكرام Alhamdulillahillazi farada alaina ma'rifata aqaidil iman wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafaatil ahli iman wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi alamin. Hadis yang keberapa tu? Muka? 372 kata. 373. Wa an Aisyah ni ke? Okey. Insya-Allah okay. Kita pun izin ya Allah, kita pun bincang segi fiqh. Mana kitab yang ada dekat saya ni, yang ada dekat tuan-tuan itu ialah kitab hadis tapi membincangkan segi fiqh. Jadi sebelum saya baca hadis yang ke-17 ni, jadi kita sekarang ni berada dalam norma baru. Maka berlakunya COVID, maka apabila berlakunya COVID, maka berubahlah hukum fiqh. Hebatnya Islam maka berubahlah hukum fiqh. Dulu Bilal kata saf ataupun safun, sekarang ni Bilal akan kata jarak akan saf lil COVID. Jadi hukum fiqh itu berubahlah. Termasuk jugalah contohnya macam mak saya meninggal baru ni dalam PKPB, maka tahlil tak boleh buat. Apabila tahlil tak boleh buat, kalau macam saya buatlah. Kalau mak tuan-tuan kalau buat sendiri, dah boleh buat tahlil nak. Lepas tu pula tarawih pun di rumah, dah jadi imam. Cara tak langsung kono belajar nak. Kecoh pula masa baca kutubah nak pakai tungkek atau tak pakai tungkek. Ada yang pakai mop penyapu rumah nak gitu. Gitu. Jadi bondo itu dia bondo sunat nak gitu. Jadi maksudnya hukum-hukum itu berubah. Jadi bermaknanya tu fiqh ini dia ialah ilmu sepanjang hayat. Sebabnya sembahyang ketika sihat berbeza sembahyang ketika sakit. Sembahyang ketika aman berbeza sembahyang ketika musibah. Contohnya banjir besar berlaku, waktu zuhur dah masuk, maka takkan nak tunggu dah, dan kita perlu berlari ataupun kita perlu berangkat dengan kenderaan. Jadi sembahyanglah sambil berlari. Jadi hukum-hukum itu dia berubah. Begitu jugalah sembahyang sakit. Jadi sembahyang sakit ni pun kena belajar. Jangan main taram ataupun main tiru orang sembahyang atas kursi, dia sembahyang atas kursi, orang sembahyang aja, tapi kena belajar. Jadi maksudnya supaya ibadah kita itu sah, insya-Allah. Jadi hadis yang ke-7 boleh ni, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah lailatal nahri faramatil jamrata qabla al-fajri summa madat fa'afadat. Rawahu Abu Daud wa Nisa'i wa isnaduhu ala syarti muslim.
Dan diriwayatkan daripada isteri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ummu Salamah pada malam menyembelih, maka melempar dia akan jamrah dahulu daripada fajar, kemudian teruslah ia, maka idafahlah ia. Ini nak menceritanya ialah melontarnya Ummu Salamah walaupun ketika itu dia berada dalam keadaan kenapa? Haid. Jadi dalam haji ni, kalau perempuan yang datang haid, yang dia tak boleh buat hanya tawaf je. Yang lain-lain itu boleh, wukuf di Arafah, sa'i dan sebagainya nak gitu. Jadi maka dia bolehlah dilambikkan, ya. Pada malam menyembelih. Jadi maksudnya pada malam menyembelih ini ialah kan malam tu malam hari raya Korban. Maka kita boleh menyembelih pada start 11, 12, 13 kan nyembelihnya. Maka nak dicerita di sini, saya nak ambil kesempatan lah, ya. Yang pertamanya, saya datang malam ni nak pastikan nak mula muka surat berapa. Dah dapat muka surat berapa dan hadis ke berapa. Tapi malam ni yang saya nak cerita lebih masalah korban, jadi maknanya dalam mazhab Syafi'i, menyembelih korban ini adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Tapi dalam mazhab lain pada Syafi'i, dia adalah fardu ain. Contohnya Imam Malik. Lebih-lebih lagi kalau ketika itu kita buat haji, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sama ada kita buat haji ataupun tak buat haji, dia sunat muakkad. Lain-lain mazhab, siapa yang buat haji dia wajib, siapa yang tak buat haji sunat muakkad. Contohnya Imam Malik. Jadi maknanya jadi kalau sunat muakkad ni pun dia hampir jadi wajib nak. Dia hampir jadi wajib, ataupun dalam istilah ulama fiqh, sunat muakkad ni adalah wajib. Tapi gugur maksudnya adalah wajib, satu yang dituntut. Jadi dalam mazhab Syafi'i, korban ini dianya adalah fardu kifayah. Jadi apabila dia dikatakan fardu kifayah, maka dia ada dua hukum. Satunya ialah sunnah kifayah. Pernah dengar tak? Satu lagi lah sunnah ain. Korban ialah sunat muakkad. Sunat muakkad ni hampir jadi wajib. Di situ dalam mazhab Syafi'i, maka dia akan pecah dua. Satu sunnah ain, satu sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah ini kalau syukur dah buat, maka kecil dan anak-anak tak perlu buat. Dalam pada itu, korban ni sunnah ain. Maksudnya nanti anak syukur, kemudian harinya kalau dia nak buat pun tak apa. Maksudnya walaupun tadi sunnah kifayah itu apabila satu keluarga dah buat, maka dia cover wali dia dah buat, maka dia cover satu keluarga. Tapi maknanya dalam pada itu, sebab tadi mazhab Syafi'i memecahkan sunnah ain, maka individu juga dituntut. Maksudnya korban ini ialah sunnah ain kepada setiap kita. Maksudnya seorang-seorang mesti buat. Tapi apabila wali keluarga buat, maka gugurlah anak-anaknya dan isterinya. Jadi nak ceritanya di sini, nanti apabila anak-anaknya yang walinya dah buat, maka dia nak buat, silakan. Okey, jadi kalau Rasulullah dulu, kalau Rasulullah dulu dah, dia korban, dia kalau Rasulullah tu kebanyakan. Dan apabila Rasulullah korban kambing, dia akan korban 2 ekor. Jadi nak ceritanya di sini,
Boleh tak kita korban sampai 3 bahagian, ataupun lembu seekor tu kita seorang aja, maka itu adalah amat baik. Lembu seekor tu kita seorang aja. Dalam pada lembu seekor dia boleh pecah 7 lah. Tetapi maksudnya kalau kita seorang saja pun boleh, tak ada masalah. Gitu. Dan termasuklah maksudnya kalau ikutnya korban kambing 1 ekor. Tapi kebanyakan yang Rasulullah buat jarang buat seekor. Biasanya Rasulullah akan buat 2 ekor. Itu sebab jadi bermaknanya korban ini juga dia bergantung kepada kemampuan, gitu. Okey. Syarat sah korban apa dah syukur? Walaupun sunat, dia ada syarat sah korban. Apa dia? Tu tengah kita kena ngaji tu. Memang betul dia sunat, tapi ada syarat sah sunat. Pertama dia ada di sini, yang pertamanya ialah mampu berkorban. Maksudnya dia mampu berkorban sehingga dibenarkan berhutang. Tak pernah dengar kan? Korban maksudnya dia mampu. Kemungkinannya ceknya belum clear lagi, sebab projek kan lambat semua Covid ni. Cek dia belum clear lagi. Tapi oleh kerana yang tuan punya lembu yang kita nak boleh itu dia percaya, maka boleh berhutang dalam korban. Tapi syaratnya mampu bayar lah, itu nak. Jadi maknanya syarat sah korban itu mestilah orang yang mampu. Jadi apabila dia mampu, dia mestilah korban. Sunat muakkad dia korban. Jadi bermaknanya sunat muakkad kalau dia dah buat sekali, maka tak payah buat lagi. Tak payah buat lagi. Tapi bermaknanya kalau dia nak buat berkali-kali, silakan, tak ada masalah. Itu ya. Yang keduanya ialah merdeka. Selalunya kita korbannya, tapi kita tak pernah dengan syarat ada. Yang keduanya merdeka. Maksudnya kalau ada hamba maka tak wajib. Okay. Lepas itu yang pentingnya ialah satu mampu berkorban, yang keduanya ialah merdeka. Tapi ada syarat yang lagi ni ialah tambahan saja, tidak syarat dewasa. Tidak syarat dewasa. Jadi bermaknanya budak yang umur 5 tahun pun boleh korban. Tapi yang korban itu walinya, dengan syarat budak itu mampu. Jadi kita ambil contoh anak yatim. Anak yatim dari bina mati ayah, mati mak, adik duit tinggal 3 juta. Budak yang umur 5 tahun tu tinggal duit 5 juta, korban lah. Tapi yang korbannya adalah walinya. Jadi maksudnya tak syarat. Maksudnya orang budak yang kalau kita nak ambil mudahnya ialah mumayyiz ataupun lebih bawah daripada itu, maka dia juga boleh korban. Dan syarat yang akhir sekali menyebabkan kita sah korban itu ialah selamat daripada cacat. Selamat daripada cacat. Jadi maknanya lembu itu kalau dalam lebih detail lagi, carilah lembu yang gemuk. Jangan cari lembu yang nampak tulang. Jadi bermaknanya orang yang menguruskan korban ini, dia kena cari lembu tu, dia jumpa toke lembu tu, mana lembu yang paling mahal. Bukan dia pergi jumpa toke tu, toke ada tak lembu yang paling murah? Kata toke tu ada, itulah dia tunjuk lah 3,000 ke 4,000. Bercerang dah tulang kan. Itu maksudnya cari yang paling gemuk dan yang paling mahal. Selamat bercacat ni tuan-tuan pun tahu kan, gitu. Maksudnya tak kupak kuku, ada ekor, lepas tu kaki cukup, telinga terbelah tak apa, itu besok. Ataupun ada lembu yang bertandur, iaitu besok. Satu lagi masalahnya, kemungkinan tuan-tuan kena berhati-hati, lembu yang dikembiri. Tahu tak? Lembu yang dicabut tolu ada orang buat. Jadi orang yang pergi cari korban ni kena periksa tu, sebabnya lembu yang tu tak sah buat korban tu. Dia gemuk.
Jadi kena hati-hati ya. Itu maknanya jangan bukanlah kata maksudnya jangan main boli ya. Lembu pula kan kalau lelaki dia panggil apa? Kasih. Kasih tu. Yang lembunya ngomok tu kan dikasih tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak sah tu. Kecuali dikasih waktu kecil. Maksudnya dia lahir dikasih. Tapi maksudnya kalau dikasih tu dah besar, dah setahun ke atas, maka tidak boleh buat korban. Jadi siapa-siapa yang pergi beli lembu korban ni kena ngaji. Yang main boli satu pilih yang paling besar, yang paling gemuk, atau istilah yang paling mudah, yang paling mahal. Jadi orang yang korban ni kena standby. Jadi yang tukang pi boli ni pun dia kata tak boleh 700 tak boleh, 900 bayarlah 900. Itulah tu sebabnya tadi syaratnya ialah maksudnya mampu. Jadi oleh kerana kita nak berkorban, korbanlah yang terbaik. Carilah lembu yang paling borek, carilah lembu yang paling besar, dan carilah lembu yang paling cantik. Carilah lembu yang paling gemuk. Itu. Tapi kena berhati-hati, jangan yang dibuang telur tu. Kena berhati-hati sebab tak sah. Tak boleh kalau ikut mazhab lah gitu. Maksudnya kalau mazhab Syafi'i dia tak boleh lembu yang dibuang telur ni tak boleh sebab dia cacat. Hanya itu. InsyaAllah. Apa lagi nak bincang ni? Okey. Dongai dia bina haid ni 16 ekor. Itu 16 ekor buat 2 hari kan, 1 hari bulan 2 hari bulan. Kena cek telur tu. Takut yang pergi boli tu dia tak tahu kan. Tapi tak apalah, maksudnya gitulah gitu. Oleh kerana banyak ekor, 16 ekor tak buat 2 hari, maka kalau segi hukumnya adalah makruh buat malam kecuali terpaksa. Jadi bermaknanya yang buat 2 hari tu betul-betul buat siang. Tapi kalau terlalu banyak lembu tu 30 ekor, bolehlah buat malam. Siang, malam, siang, malam. Tapi kalau segi sunnahnya, tadi saya bincang syarat bagi sunnahnya ialah buat siang. Jangan buat malam ya, segi sunnahnya. Jadi antara sunnah-sunnah korban inilah sebab lembu 16 ekor. Jadi saya bagi lebih kurang ada 3 boleh. Benda yang patut dibuat bagi mereka yang berkorban dan bagi mereka yang nak berkorban. Maksud bagi mereka yang menjalankan korban dan bagi mereka yang berkorban. Sunnah yang paling hebat ialah semoleh sendiri. Kan semoleh sendiri. Gitu. Apalah salah tak? Tapi belajarlah lah gitu. Jadi maksudnya kita cari seorang yang pandai menyembelih. Suruh dia aja, tuan punya lembu semoleh sendiri sebab ada doa nanti tu. Gitu ya. Jadi antara sunnah-sunnah korban ini supaya kita mendapat pahala yang besar. Sebab korban tadi saya dah bincang pertama ialah haiwan korban tu naklah gemuk dan besar. Jadi pastikan jugalah yang keduanya dianya tak cacat, antaranya tidak pecah tanduk. Okey, dan yang ketiganya disembelih setelah selesai solat hari raya. Jangan pula semayang sunat hari raya itu sunat, separuh semayang, separuh pergi nyembelih. Nak coba ekor banyak nak boleh. Kita pecah dua, bincang pula pecah dua dalam syarat, separuh semayang, separuh sembelih. Jangan ya. Dia mesti selepas solat hari raya. Okey, disembelih oleh orang Islam yang soleh untuk dapat pahala orang yang soleh lah, yang warak dan sebagainya gitu tak? Gitu. Jangan yang boleh tu pakai rantai. Gitu ya. Dan yang keempat, yang kelimanya, sembelih pada siang hari, makruh pada malam. Tadi saya dah beritahu. Dicari tempat yang baik. Maksudnya yang kita sembelih di kawasan masjid, surau tu betul tu. Dicari tempat yang baik. Jangan sembelih tepi tandas. Tak, tu lembu korban tu.
jangan semoleh topi tandas ataupun tompet-tompet yang tak patut, ataupun disemoleh tu di kawasan kalau Kaabah tu dia berkubang, semoleh kat situ, tahi ada semua dah nak, jadi semoleh di tompet menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni kalau boleh, maksudnya memanglah kita disuruh lembu tu nak nyembelih tu menghadap kiblat, tak gitu. Tapi kalau tak mampu menghadap kiblat sebab lembu dogi, tak payahlah menghadap tu, sebab sunatnya menghadap kiblat ni. Lepas tu membaca basmalah makruh meninggalkannya. Okey. Jadi semoleh ni dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah adalah sunat. Jadi yang tukang semoleh tu kalau dia tak baca apa-apa, sah tak semoleh? Sah, tak ada masalah. Jadi kalau macam tu bolehlah ayam sendiri, apa lah masalah nak. Mana boleh ayam, kita belajar-belajar mula-mula semoleh ayam dulu, lepas tu semoleh kambing. Jadi semoleh ini membaca basmalah itu ataupun bismillah itu tak wajib, sunatnya. Tak baca pun tak apa, hanya gitu. Tapi belajarlah semoleh itu lah. Nak putih urat barisnya dengan kerongkongnya, gitu. Lepas tu membaca basmalah, lepas tu membaca selawat ke atas Nabi. Jadi bermaknanya orang yang berkorban, katalah dia tak semoleh, kalau dia semoleh dia baca basmalah, dia selawat, ataupun maksudnya orang lain yang semoleh, jadi yang berkorban itu digalakkan juga untuk selawat. Sehingga dalam mazhab Hambali, siapa-siapa yang tak berselawat ketika korban, lembu korban itu disembelih, dia tidak akan dapat syafaat daripada Nabi. Sebabnya lembu korban itu boleh digunakan untuk syafaat. Jadi digalakkan selawat. Sehingga dalam mazhab Hambali, selawat itu wajib. Sebabnya dalam mazhab selain pada Syafi'i, baca bismillah itu adalah wajib, selawat itu adalah wajib. Lepas tu membaca takbir 3 kali. Dalam Syafi'i itu semua sunat dah, mazhab lain adalah wajib. Kalau tak boleh makan lembu. Tapi bagi Syafi'inya adalah sunat. Gitu. Lepas tu dia ada doa ni, membaca doa. Orang yang menyembelih, termasuk jugalah orang yang melakukan korban itu ada doa. Doa yang mudah ya. Allahumma haza minka, siapa boleh tulis? Wa ilaika fataqabbal minni. Kalau syukur dia berkorban, maka dia tak nyembelih, syukur dia tak berani nyembelih. Ketika penyembelihan itu nak berlaku, maka dia pun membaca Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Apa maksud Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, haza ini apa? Ini korban, minka daripada engkau, daripada Allah, maksudnya rezeki daripada Allah Ta'ala, wa ilaika dan kepada engkau lah, fataqabbal maka terimalah, minni daripada aku. Itu doanya. Allahumma haza. Boleh tulis harap tak? Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Cuba. Dia sadar boleh. Allahumma haza, isim isyarat tu ya, haza ada alif. Minka daripada engkau, minka nun mati. Wa ilaika dan daripada engkau, dan kepada engkau waw ru'ataf kadome. Fataqabbal maka terimalah, minni daripadaku. Gitu. Kalau nak tukar minna pun boleh, tak ada masalah. Katalah dia syukur dia ambil seekor lembu, lepas tu ada adik-beradik dia lain yang join nak gitu, maka dia kata minna daripada kami. Gitu, minni pun tak ada masalah daripada aku. Jadi kalau malaikat dengar, dia faham ini orang Melayu ni. Dome tu dia tak tahu. Kecuali Haji Soleh lah tahu kan, dome tu. Nak ganti-ganti dome tu lah gitu. Gitu ya.
Okey, dia kata kalau kambing ataupun lembu disembelih secara baring. Fataqabbal, ba tu ada sabdu, bal itu lam tu mati. Fataqabbal, qabala terima kan, maka kita minta Allah menerima minni nun bersabdu, ni itu ya mutakallim. Begitu. Minni, minna pun boleh, minni aku, saya lah. Kalau minna pun boleh, tak ada masalah. Daripada saya, maksudnya kita minta Allah Ta'ala terima minni, daripada saya, maksudnya korban tadi lah. Begitu. Tak ada masalah, tak sebut pun tak ada masalah. Dia syarat korban, kalau yang saya bincang ni tak ada pun syarat mesti sebut nama. Tapi tak apa, sebutlah. Amalan kita gitu, bodoh baik. Gitu. Jadi kalau nak sebut pun boleh, tak nak sebut pun boleh. Gitu. Jadi maksudnya sebut pun okey, tak sebut pun okey, korban tu tetap berlaku. Begitulah. Itu cepat, tak syarat pun, maksudnya nak nyembelih syarat sah sembelih sebut nama tak ada, tak perlu. Gitu. Katalah 3 ekor dia ambil kan, dia malu, dia posan dengan apa tu yang mengurus tu, tak payah sebut nama, boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang jadi masalah lah, jadi masalahnya kenapa tak sebut nama saya kan? Dia pun mula susah hati, tak sah kot gitu kan, tak ada gitu. Itu sebabnya kita fiqh ni kono belajar. Fiqh kono belajar. Saya pesan sekali, fiqh belajar sepanjang hayat. Sebabnya nanti hukum fiqh akan berubah. Ini masa Covid ni pun dia berubah-ubah. Kan dia berubah. Bagaimana maksudnya sembahyang Jumaat boleh dilakukan walaupun 7 orang kalau nak buat. Jadi pilihannya ada, syaratnya ada kata 40. Itu umumlah, tapi sebahagiannya ulama mengatakan boleh buat 7. Buat 5 boleh, 7 pun boleh, tak ada masalah. Supaya juga sembahyang raya tak, sembahyang raya tu dia kata orang lebih dah ayah saya sembahyang ni tak ada masalah, saya boleh sembahyang raya ni, nak baca kutubah tu saya tak boleh. Nak macam mana nak baca? Kutubah sembahyang raya sunat dia tak baca, nak apa? Nak macam lah kan. Kita sembahyang hari raya, besok hari raya korban, lepas tu imam nafal boleh lupa dah, balik dah. Tak apa, balik dah, mamai, tak ada masalah. Sebabnya dia sunat je. Tak perlu. Itu sebabnya kata-kata kita perlu pada ilmu tadi lah. Itu. Jadi tu yang jadi maknanya apabila kita faham hukum itu, benda tu mudahnya lah. Kita tak biasa kan biasa nak baca kutubah ni. Walaupun yang depan kita tu orang rumah ya. Jadi kalau pas sembahyang raya, dia pun kata apa? Allahumma barik lana. Pas sembahyang raya tu makan jelah, tak ada masalah. Itu gitu. Kambing dan lembu disembelih secara baring. Yang kita buat tu betul tu. Unta secara berdiri dan ikat kaki kiri. Unta dia unta lah 2 ekor korban. Dia sembelih berdiri itu sebab unta lah. Itu. Jadi siapa lah nak boleh unta kan? Tapi boleh insya-Allah lah gitu. Maksudnya kambing dan lembu baring, unta secara berdiri dan ikat kaki kiri. Dia tak akan menerajang kita lah. Unta lah, tapi lembu jangan. Hilang gigi. Pisau ditajamkan. Maksud itu standard tu sunat. Maknanya asah pisau itu, tapi jangan depan lembu tu. Itu. Takutlah dia dapat lembu pula asal pisau. Di antara jadi dia hukum dia dalam korban ni dia adalah sunat muakkad nak. Walaupun dia sunat muakkad, dia ada syarat sahnya yang saya bincang tadi. Lembu ni mesti standard.
nak gitu. Lepas tu yang berkorban tu mestilah mampu dan dia bukan hamba dan lembunya lah mesti sihat, iaitu yang biasalah gitu tak. Jadi kanak-kanak pun boleh korban, gitu, tidak syaratnya dewasa dan kanak-kanak boleh korban. Jadi oleh kerana dia sunat ni, jadi yang saya bincang jadi 1 sampai 13 ni adalah antara sunat-sunat yang digalakkan, maksudnya supaya kita dapat tambah pahala lagi. Okey, boleh tak lembu korban ni bagi kek Ramasami? Boleh ke tak boleh? Jadi ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang tak bolehnya ialah kalau syukur kata macam mana, kalau dapat nikah lagi 1 tahun depan dia boleh unta 2 ekor. Unta tu tak boleh bagi orang kafir sebabnya korban nazar. Tapi kalau korban yang bukan nazar, boleh tak bagi? Boleh. Kalau macam wali binda ni, so ada yang kawan-kawan kita tu, tapi jangan bagi banyak lah, sekilo dah lah. Ini bagi banyak lah, bagi sekilo untuk dia rasa, tak apa, boleh tak? Korban nazar tak boleh. Itu sebabnya orang yang berkorban, kalau dia ada nazar, beritahu ni korban nazar, beritahu kan. Sebab kalau tak korban nazar tu tak apalah, takutnya dia korban tu lah korban nazar, tiba-tiba kita bagi ke Ramasami, maka hukumnya adalah haram. Itu sebabnya maknanya kita kena belajar lah, banyak benda yang perlu kita nak belajar lah, itu insyaAllah. Korban berkali-kali tak apa, tak ada masalah, gitu. Boleh tak campur lembu korban dengan kekah? Lembu kan 7 bahagian, 3 kekah, pek korban. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena asing lah. Sebabnya yang kekah maksud, tapi kalau yang kena beritahu lah, mana maka kena pastikan bahagiannya itu. Sebabnya korban ini dia ada hak orang. Kalau kekah ni boleh kita berikan semuanya kepada tuannya dan dia boleh masak gitu kan, kita boleh beri semuanya. Tapi kalau korban ni 1/3 je, 1/3 je yang tuannya boleh ambil. Kalau seekor lembu tu 1/2 je dia boleh ambil, yang lain tu dia kena bagi orang. Jadi boleh tak orang kaya makan korban syukur? Boleh tak orang kaya makan korban? Boleh. Tapi macam ni lah tak. Jadi maksudnya daging korban ini, tadi kan syaratnya daging korban tu mampu. Jadi jadi fakir dan miskin, dia tak muakkadnya, maka tidak muakkad sebab dia fakir dan miskin, maka dia berhak menerima daging korban itu banyak. Okey, jadi lagi satu lagi lah, tapi kau jual teruk lah nak. Tengok keluarga. Kalau ada 10 orang, takkan bagi 1 kilo, bagilah 5 kilo. Jadi maknanya gini lah. Okey, kalau nak cara senang mudah, orang lebih binda ambil 1 kilo seorang. Orang lain daripada binda boleh bagi 3 kilo. Sebab kalau kita bagi sampai 5 kilo lah, kadang-kadang orang mosokin ni lah, tapi kat Malaysia mungkin lah tak ada tak. Kadang-kadang boreh pun tak ada kat rumah, kita bagi daging. Jadi maknanya kalau kita bagi daging 5 kilo ataupun kita bagi daging tu 6 kilo, dia boleh jual. Orang fakir ni boleh jual, untuk dia boleh jual daging itu. Itu kalau macam tu senang lah tak? Gitu. Okey, kita pun hantar daging, oleh binda pun hantar daging ke rumah orang yang asnaf tadi atau fakir musakin tadi, bagi 10 kilo, pergi wali balik 5 kilo, ambil 5 kilo. Orang oleh binda lah beli. Jadi dengan 5 kilo tu dia boleh borek, dia boleh, kita hantar daging, bawang tak ada, kisik tak ada, orang susah lah, orang bakir, orang musakin tak. Jadi yang musakin, jadi kalau begitu keadaan, kalau hantar 5 kilo daging, apalah salahnya hantar kelapa 4 biji? Jadi masalah kita hantar daging, dia katalah dia memang musakin lah, musakin first classnya musakin tak. Apa dia nak buat daging tu?
Itu sebabnya dalam hukum fiqh orang musakin boleh menjual daging itu. Lepas tu maknanya kalau macam tu maksudnya kita tengoklah keluarga orang, kalau dia ramai bagilah banyak 5 kilo. Jadi orang lain pindah ni tak payahlah ambil sampai 3 kilo. Sekilo dah larang itu. Dah biasa makan daging, bistik dan sebagainya nak. Kambing bakar, tu bakar, semua bakar lah gitu nak. Bagi yang itu. Yang paling baik orang Levinda ni ialah dia boleh ambil. Dia boleh ambil lah. Tak salah pun kalau sehingga dalam mazhab Hambali dia boleh dia nak ambil banyak pun boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak digalakkan. Maksudnya orang kaya boleh makan daging korban tu, tapi jangan ambil banyak lah. Itu bagilah orang miskin. Lagi banyak lagi bagus kita bagi dia. Satu emas 10 kilo. Woi, syukur dah. Lepas tu kojak kita tengok dah jual daging kan gitu. Memang dia boleh jual, tak ada masalah. Kalau dia nak jual semua pun tak apa. Jangan marah pula tak. Kita lah pergi marah dia. Daging korban ni kenapa dia jual ni? Tak ada salah dia. Kalau dia miskin dia boleh jual. Itu. Orang lain pindah ambil sekilo je. Yang lain bagi orang lain. Itu. Okey, insya-Allah. Yo. Yang 2/3 tadi. 2/3 tuan ingin ambil. 2/3 itu dah masak akan orang lain. Boleh juga, tak ada masalah. Sebabnya dia tak ada masalah orang fakir ke orang miskin nak makan, orang kaya boleh makan. Yang besok dia buat dia kan sop tulang, sop apa tu. Sebabnya yang kita nak bagi orang daging. Korban, jangan kita korban bagi tulang. Daging dia punya tak boleh. Tulang tu lantaklah, daging tu bagi dia. Macam itu. Sebabnya maksudnya, tapi kalau kita nak campur tulang tak apa. Tapi kalau tulang saja, nyanyi orang mana? Sebabnya yang kita nak beri ialah daging. Daging. Gitu. Jadi yang besok buat sup buat apa tu tak ada masalah, sebab dia tulang. Dan kalau kita nak ambil pun daging buat sup pun tak ada masalah, sebab kita pun boleh makan. Gitu. Tapi jangan sampainya, maksudnya yang sampai kepada orang yang berhak terima tu ciput je sampai. Jangan itu. Itu berkaitan tu baik tak payah korban. Nak dia makan tak 3 hari 3 malam ni. Maksudnya 3 hari tu dia tujuan korban ialah untuk beri orang yang aulanya orang fakir miskin merasa daging. Yang paling baik sekali masak tapi boleh 1/3 tadi, tak ada masalah. Maksudnya 3 kilo lebih kurangan gitu kan besok yang kita dapat. Jadi tak ada masalah pun. Kalau yang hak kita 1/3 tu kita nak simpan setahun pun boleh, tak ada masalah. Tapi masak sikit je kan, masak sikit je kan. Sebab dia kata mahal ni tak, 700 ni, dia masak sikit je, masak sikit. Tu tak ada masalah. Tapi yang paling baik bagi semua. Tapi tak salah pun. Tuan punya korban ada hak. Orang kaya boleh makan, tak ada masalah pun. Gitu. Cumanya jangan ambil banyaklah. Tak, dia orang Levinda nak ambil 4 kilo, orang Taman Pangan dapat 1,5 kilo. Itu. Macam tu. Yo. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita semua ada hak untuk makan. Gitu. Masak sini tak apa. Habis kat sini boleh, tak ada masalah. Yang gitu. Yang salah kalau tak ajak ustaz dah, itu yang salah. Tak ada, boleh. Boleh. Tak ada allergic dah. Kan makan-makan kan poilah sadut. Saya lain, saya ada bono untuk nyodut. Tuan-tuan semua tak ada. Makannya sudut. Lebih yang makan dia sudut. Okey. Ada ke tak? Saya baca satu hadis ni ya. Itu. Dah lama tak jumpa.
Gitu. Umur lembu macam mana? Kalau orang kampung sonang dah bertanduk. Kalau orang kampung lah. Lembu apa? 2 tahun. Kambing? Tahun. Segi umur lah itu tak itu. Jadi kambing besok tak 2 ekor lah. Semalis sini makan sini, itu tak ada masalah. Itu. Lembu tidur terjalan tu dah boleh tak? Lembu tidur terjalan. Dia gini sebenarnya tu sebab kalau channel dia sonang tau. Kita ambil kampung kita lah Sogo. Lembu orang Sogo tak layak buat korban. Sebab kandang tak tahu. Tapi sepah berjalan dia makan tu, dia makan ni sebagainya. Itu. Jadi kita kena berhati-hati jugalah gitu kan. Tapi kita tak payahlah siasat lah. Syukurlah pergi duduk 3 hari kat kampung tu pakai teropong tengok, tak payah siasat itu. Cumanya kita tanya tuan punya lembu okey tak? Okey. Dia makan, dia beri, dia berjaga apa semua gitu okey. Jadi tak payahlah siasat. Inilah ada nak pasang spy lah seorang. Kalau pasang spy seorang sampai sudahlah tak korban dah. Cari lembu yang paling macam dalam ayat Quran tu lah kan, cari dia tanya semoleh lembu macam mana. Jadi lembu apa ni, lembu warna kuning lah, kuning macam mana. Sampai sudah lah tak korban kan. Cumanya tapi kita kena ambil borek jugalah. Pastikan lembu tu ialah lembu yang okey, bukan lembu yang kalau istilah Negeri Sembilan ni duduk dalam porak orang, disumpah-sumpah ke orang lah, tanam musangking habis pucuk kalau sumpah lah kan, sebab musangking kan mahal. Lembu tu jangan gitu. Okey. Ya. Okey. Tak apalah. Ada ke tak? Tahun ni besar-besaran ni ada nasi biryani pun, nasi dongai ke? Nasi mandi. Nasi mandi. Biryani gam. Makan sungguh tu tak? Cover gaya lu tak boleh. Gaya puasa lu tak dapat lah itu. Cover. Tapi sebenarnya dalam apa ni? Kita balik pada cerita sebenar hari raya Aidilfitri cari jadi last bila Aidilfitri ni last habis sembahyang raya tu habis lah tu sebab orang Arab dia tiap-tiap malam dia raya. Tapi kita mungkin dah tak kono lah. Dia maksudnya orang Arab ni dia poso, lepas tu nanti dia buka poso tu di taman ramai-ramai dia raya. Lepas tu dia sembahyang maghrib tu nanti dia sambung balik raya tu. Nanti isyak pukul 11. Nanti lepas isyak pukul 11 sampailah pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi tu dia sahur ramai-ramai. Dia raya. Sembahyang raya habis raya. Kita tak itu. Tu sebab yang cover besok raya haji lah. Jadi sebenarnya yang disuruh raya sakan ialah raya haji. Korban raya haji itu ataupun Adil Adha tu ialah hari makan. Maksudnya start daripada 10 tu ataupun maksudnya lepas sembahyang raya tu disuruh kita makan. Betul yang tuan-tuan buat tu betul. Satu raya boleh lembu makan, 2 hari raya boleh lembu makan, tu betul tu cara. Betul lah tu disuruh dan disuruhkan sehingga kan kita tidak dibenarkan berpuasa kan, haram hukum puasa. Dan raya korban ni pula adalah suatu raya yang paling hebat sebabnya kita boleh takbir raya. Tuan Jisma'on dia Tuan Jisma'on dulu dia akan datang, dia akan melawat semua rumah di Sogo tu, dia akan takbir raya. Dia naik rombongan takbir 3 hari dia takbir raya. Gitu.
Jadi maknanya kalau nak buat nak buat makan di rumah-rumah, inilah masa kan. Nah itu. Masa macam mana nak? Sebelum makan takbir raya dulu. 3 hari 3 malam tu takbir raya orang itu. Takbir raya dan banyakkan selawat. Dan memang disuruh kita berbelanja dan disuruh kita beri makan pada orang, pada korban ni. Berilah makan. Buat tu. Berapa hari buat? 2 hari. Sini 2 hari. Tahun depan buat 3 hari tu. Semua datang makan sini. Kan meriahkan gitu kan. Tapi tu takbir makan memang kita memang disuruh sedekah makan dan disuruh beri makan gitu. Dan memang kita disuruh untuk belanja orang makan, dan memang kita disuruh untuk buat open house korban ini. Tapi kita tak buat sebab kita menyangka alah raya orang pi haji. Orang pi haji dia tak raya orang. Bila dia nak raya? Kan? Yang gaya kita. Jadi maksudnya kita lah yang bergayanya, dia tak sompet nak gaya orang. Kata itu. Itu. Okey. InsyaAllah nanti kita sambung ya. Bulan depan. Dia ginilah itulah. Kalau kita ambil gini, kalau felda tak ada masalah ataupun disimpan dalam kapal sawit itu, maksudnya tidak ada masalah kepada orang lain, maka tak ada masalah lah. Ataupun segi feldanya mengizinkan untuk dia boleh lembu dalam sawit itu, sebesar-besar tak, yang tu tak ada masalah lah gitu. Yang ini masalahnya ialah personal ni. Jadi maksudnya kalau dia kata, maksudnya dia tambah pula, kalau maksudnya itu memang projek dia felda dan dia menggunakan ladang sawit itu untuk memelihara lembu, itu tak ada masalah. Okey je, tak ada masalah. Gitu. Dia gini je sebenarnya. Okey. Kita tanya dia, lembu okey bang? Okey, ambil je lah. Ambil je. Kan? Gitu, tak payah kita kita gitu. Macam ni lah. Okey. Saya bagi satu tamsil lagi. Syukur main nombor ekor. Main judi, loteri, menang 1 juta. Menang 1 juta. Syukur tak boleh makan, kacik tak boleh makan, anak syukur tak boleh makan, tapi Imam Jawali boleh. Jadi makna sekarang okey, kita syukur pun bagi duit ke Imam Jawali, makanlah. Supaya kat lembu tadi lah. Tanya bang, lembu okey lah, okey, semoleh lah. Itu. Jangan terlampau sesat sangat. Jadi akan menyusahkan kita. Supaya lembu tadi lah, lembu dalam surah Baqarah tak. Allah kata nyembelih lembu. Yang Bani Israil tanya, lembu warna apa? Tadi Allah kata semoleh lah. Jadi kata Allah Taala asfarun, kuning keemasan, mana nak jadi? Itu. Jadi maknanya, tapi dalam pada itu kita cubalah yang terbaik, carilah lembu yang terbaik, gitulah. Tambah pula yang punya lembu tu Haji Abdullah, jangan lembu. Itu boleh lah. Itu. Iyo. Maksudnya korban bagi dia, korban ni dia fardu ain ataupun fardu kifayah. Jadi fardu ain atau maksudnya sunnah ain dan sunnah kifayah ni bagi yang hidup. Tetapi lah ada juga kalangan pendapat anak yang soleh kan, inqata' kan, tapi anak yang soleh dia untuk maknya,
untuk abahnya, maka sebahagiannya ulama membenarkan. Sebab itu amal soleh, sembelih korban ni dia amal soleh. Jadi yang membuat korban tu anaknya kepada untuk maknya, tak ada masalah, buatlah gitu, tak ada masalah. Lagipun kebiasaannya lembu yang semoleh-semoleh tu ni maknanya bukan jadi ain lagi nak, cuma tambah-tambahan je. Biasanya mak kita dulu dah ada lembu yang disembelih untuk diri dia. Sekarang ni kita nak nambah ayo. Jadi atas terputusnya anak Adam kecuali anak yang soleh yang buat untuk umat maka tak ada masalah nak tekan daging tu disedekah. Supaya jugalah kita berdoa untuk umat kita dan kita minta ampun umat kita, selawat umat kita, maka pahalanya sampai. Jadi itu amal soleh lah tu. Sebabnya ialah satu perintah daripada Allah Ta'ala malih korban ni. Jadi kita buat untuk umat kita. Okey. Tapi sebenarnya dianya ialah sunnah muakkad dan sunnah ain. Jadi bermaksudnya kita ketika hidup yang paling afdal. Kalau segi afdalnya ialah kita buat ketika kita hidup. Gitu. Tapi boleh tak untuk orang mati? Boleh. Maksudnya kalau saya boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Sebut dia. Tak sebut pun boleh, tak ada masalah. Gitu. Jadi kalau umat itu lah, ayah itu. Gitu. Dia support juga tu. Jadi fiqh ni dia luas tak? Tiba-tiba dapat tahu yang umat kita tak ada korban lagi walaupun dia dah mati. Sedangkan kita adalah support jugalah. Jadi maknanya sunnah muakkad tadi, maksudnya apabila seorang buat, maka yang lainnya akan selesai. Tiba-tiba kita dapat tahu umat kita dengan ayah kita tak ada korban semua hidup. Dulu kan motong. Nak korban tak mampu tak, maka dia membuat bagi ayah, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Disambung dengan tadi, maksudnya amal soleh dia anak, tak ada masalah lagi. Itu. Jadi maknanya boleh, tak ada masalah. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kun bina wa bin mu'minin farahim. Alhamdulillah rabbil alamin.